banyak parti politik, tapi yang menjadi perhatian adalah parti kita. UMNO dan Barisan Nasional meratip tak habis-habis mengenai Bersatu. Sebelah Pakatan Harapan pun, kalau dia kritik mengenai Bersatu. UMNO, dia tak bercakap mengenai DAP lah macam dulu. Yang dia bercakap ialah mengenai kita dalam Bersatu. Sebelah Pakatan Harapan, dia tak marah ke UMNO dah. Kritikan terhadap UMNO amat kurang. Hari ini pun Timbalan Presiden PKR bercakap mengenai Bersatu. Kalau kita lihat suasana semasa, nampak seolah-olah perhatian yang diberikan kepada kita ini tidak kena dengan retorik yang ditimbulkan terhadap parti kita. Mereka nak menimbulkan gambaran bahawa kita ini parti yang lemah. Mereka nak timbulkan gambaran bahawa kita ini parti yang seolah-olah tak ada masa depan. Kalau betul itu pandangan mereka, kenapa kita berada dalam ingatan mereka setiap hari dan setiap malam? Kalau betul itu gambaran yang nak diberi ataupun itu pemikiran mereka, kenapa yang menghantui pemikiran mereka adalah parti kita? Biasanya bila ingat ni, dia salah satu antara dua. Sama ada rindu dan sayang ataupun takut. Saya tak tahu mana satu. Tapi hakikatnya tuan-tuan dan puan, seluruh Malaysia tahu. Rakyat Malaysia tahu. Mereka yang aktif dalam politik, baik mana-mana parti sekalipun, mereka pasti tahu bahawa satu-satunya parti dalam negara kita yang menawarkan seorang individu yang ada wibawa untuk jadi Perdana Menteri adalah dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan Perikatan Nasional. Sebut Presiden UMNO, bakal panduan. Bekas Presiden UMNO, ahli bahagian bangi lah kira tu. Kalau tak kira duduk penjara Kajang, Don Kajang. Kalau nak dikira pemimpin-pemimpin atasan dalam UMNO, pening kepalanya ialah mengenai kes mahkamah. Sebut pula pemimpin daripada Pakatan Harapan, parti yang paling besar dalam parlimen daripada Pakatan Harapan adalah DAP. Pemimpin atasannya juga ada kes mahkamah. Sebut Parti Keadilan Rakyat juga ada sejarah. Kita adalah satu-satunya parti yang menawarkan bukan saja pemimpin yang berwibawa, tetapi kita juga membuktikan apabila kita memimpin negara, rekod kita cemerlang. Tidak ada seorang pun boleh dikatakan 100% daripada rakyat Malaysia ada menerima sesuatu daripada kerajaan yang kita pimpin. Ini adalah sumbangan kita kepada rakyat. Ditekan kiri dan kanan, pemikiran kita sentiasa mengenai rakyat. Kita tak fikir sangat mengenai jawatan. Kita tak fikir sangat mengenai habuan-habuan yang mungkin dapat. Tapi inilah bezanya kita dengan Barisan Nasional. Saya suka dalam konvensyen baru-baru ini, Konvensyen Perikatan Nasional, yang mana disebut ada beberapa perbezaan yang jelas antara kita dan Barisan Nasional terutama. Barisan Nasional bila dia buat konvensyen Barisan Nasional Selangor, apa dia cakap? Presiden dia boleh kata tak malu punya muka ni. Presiden dia kata jangan ambil kesempatan, ambil mana-mana yang sempat. Paling tidak pun adalah malu sikit. Ini masalah bila presiden belajar daripada bekas presiden, hilang rasa malu dalam jiwa, hilang rasa malu dalam hati. Dia boleh sebut depan-depan. Boleh pula meminta Menteri Kewangan untuk ambil mana yang sempat. Ini budaya politik yang dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional. Adakah kita nak biarkan negara kita balik ke era itu? Kalau sekiranya kita tak nak, maka yang kita kena lakukan ialah perkukuhkan parti kita. Gambaran yang diberi di luar sana adalah seolah-olah Bersatu ini menumpang kekuatan parti-parti lain. Dia tak faham dalam Perikatan Nasional ini kita saling bergantung antara satu sama lain. Budaya politik yang kita bawa adalah tidak ada abang besar dalam parti, dalam gabungan. Semuanya dibincangkan dengan cara yang sihat, dibincangkan dengan cara yang baik.
dibincangkan dengan cara yang harmoni, dan kita menghasilkan dasar-dasar, akhirnya manfaat datang kepada rakyat. Yang menimbulkan ketidakstabilan dalam negara bukan kita. Yang menimbulkan ketidakstabilan dalam negara ialah UMNO. Perdana Menteri dari parti kita dijatuhkan dengan cara sedemikian oleh 15 orang pengkhianat dari UMNO. Sekarang ini pula sama-sama UMNO, muka tak malu ni. Perdana Menteri dari UMNO juga nak dijatuhkan oleh orang UMNO. Ini kita kena cerita kepada rakyat Malaysia. Kalau nak bercakap mengenai kestabilan, nak bercakap mengenai kesinambungan bantuan-bantuan yang diberi kepada rakyat, bukan UMNO jawapannya. Tetapi orang akan kata, dulu bukan Bersatu ke yang bawa penaik UMNO? Kalau sekiranya Bersatu tak bawa UMNO, maka tak jadilah UMNO Perdana Menteri sekarang. Yang ni saya nak explain, saya nak jawab. Kita duduk dalam Pakatan Harapan dalam satu gabungan. Dan sebenarnya dalam PRU ke-14, kalau kita betul-betul nak melihat perubahan dalam negara, satu-satunya cara untuk memastikan perubahan itu berlaku ialah dengan mewujudkan satu gabungan. Semua parti lain menentang UMNO dan Barisan Nasional. Bila wujud satu lawan satu yang lebih kurang begitu, maka wujud satu gelombang. Kerana gelombang itu amat besar, kerana ia ditambah lagi oleh gelombang penolakan terhadap Najib Razak. Itu menghasilkan perubahan. Tetapi apabila kita berada dalam kerajaan Pakatan Harapan, kita menyadari bahawa agendanya amat berbeza. Ini adalah benda-benda yang boleh berlaku. Kita tengok negara-negara yang demokrasinya lebih matang. Kita tengok contohnya parlimen kita berdasarkan sistem Westminster. Kita ikut United Kingdom. Di United Kingdom pernah ada sebuah kerajaan yang menggabungkan parti konservatif dan parti liberal demokrat dalam satu kerajaan gabungan. Dan mereka ini memang dia faham bahawa kalau sekiranya diwujudkan gabungan itu, datang pilihan raya satu lagi, dia akan berpecah dan lawan antara satu sama lain. Ini perkara biasa dalam demokrasi yang lebih matang. Itulah dia bentuk kerajaan yang kita ada. Gabungan yang dibentuk, dia boleh tidak wujud selepas atau sebelum pilihan raya. Dan dia boleh juga membentuk gabungan lain selepas pilihan raya. Apabila kita berada dalam kerajaan Pakatan Harapan, kita menyadari bahawa agenda yang dibawa oleh Bersatu amat berbeza dengan penekanan-penekanan yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Dan apabila ada perbezaan itu, kita kena ambil sikap, kita kena ambil keputusan. Keputusan yang dibuat oleh parti pada masa itu ialah untuk menjulang prinsip kita sebagai parti peribumi Bersatu Malaysia. Agenda kita jelas, pembangunan Bumiputera mesti didahulukan. Dan apabila itu tidak berlaku dalam kerajaan Pakatan Harapan, maka kita mengambil keputusan enough is enough, cukuplah setakat itu. Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir yang memutuskan secara majoriti yang besar. Apabila itu keputusan yang dibuat untuk menarik diri daripada kerajaan itu, ini bukan perkara yang pelik. Kita kena buat keputusan. Kita nak kekal dalam kerajaan Pakatan Harapan semata-mata sebab nak duduk dalam kerajaan, atau kita nak perjuangkan prinsip yang patut kita pegang. Dan kita ambil keputusan, prinsip itu lebih penting. Maka keluarlah kita daripada kerajaan Pakatan Harapan. Kita bentuk sebuah kerajaan yang namanya Perikatan Nasional, dijatuhkan oleh UMNO dan Barisan Nasional dengan cara dia menarik sokongan. Kita pula yang menamakan Ismail Sabri daripada UMNO. Sebab apa? Dasar prinsip kita. Kita kena pastikan bahawa prinsip yang kita perjuangkan boleh diteruskan oleh sesiapa pun yang mengganti Tan Sri Muhyiddin. Itu pengorbanan kita demi prinsip untuk memastikan agenda negara tidak berubah daripada kerangka yang sewajarnya. Dan itu yang kita buat. Kalau sekiranya dalam pilihan raya umum ke-15 kita bertembung dengan UMNO dan Barisan Nasional, tidak ada masalah sebenarnya untuk berlakunya pertembungan itu. Tengok kerajaan-kerajaan gabungan
yang ada di negara-negara yang demokrasinya lebih matang daripada kita. Germany, United Kingdom saya dah sebut tadi, Australia, New Zealand, banyak lagi lah kalau nak sebut. Ini negara-negara yang mengamalkan kerajaan gabungan. Masuk pilihan raya, gabungan itu pecah, bertanding masing-masing, habis pilihan raya bincang balik. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan, bagi saya betul disebabkan oleh kita UMNO tu dipungut daripada pembangkang dan masuk dalam kerajaan. PAS duduk dengan kita dalam Perikatan Nasional, bersetuju untuk bawa UMNO masuk. Kalau terpaksa bertemu, bukan satu benda yang pelik, tapi kita kena perjelaskan kepada rakyat. Pakatan Harapan punya retorik ialah macam mana bersatu ni, macam nak bergaduh je. Dulu dia yang angkat UMNO, sekarang nak bergaduh pula dengan UMNO. Jawapannya ialah benda ni tidak pelik. Pakatan Harapan dulu pernah duduk dengan PAS dalam Pakatan Rakyat. Bila bertempur dengan Pakatan Rakyat, tak ada pula peliknya. Ini tiba-tiba nak kata pelik, kau terlupa sejarah kau sendiri. So ini benda-benda yang biasa berlaku. Tetapi sudah pasti tuan-tuan dan puan, yang paling baik adalah kalau sekiranya perpaduan di kalangan parti-parti besar politik Melayu dapat dijaga. Itu yang paling baik. Ada kajian mengatakan kalau sekiranya ada kerjasama yang baik, maka majoriti yang akan diperolehi oleh kerajaan Melayu Bumi Putera Islam ini akan jauh lebih besar daripada apa yang boleh diperolehi kalau bertanding sendiri-sendiri. Sebab itulah bila kita bercakap dengan kawan-kawan, saya selalu kata yang paling baik kita nakkan perpaduan, kita nakkan kesatuan. Tapi kalau nak bergaduh, bila-bila kita ready untuk bergaduh. Yang baik ialah berkawan. Tapi kalau perlu berlaku pertembungan yang bukan disebabkan oleh kita, UMNO lah ni especially, UMNO yang tak nak berkawan, kita terpaksa bertembung, kita kena cerita bahawa perpecahan ini sebabnya lah UMNO dan Barisan Nasional. Sebab utamanya bukan semua dalam UMNO. Ada 2-3 orang kluster Mahkamah UMNO ni yang kalau dia tak dapat kuasa, dia terpaksa masuk penjara. Saya kadang-kadang kesian juga. Ni 2-3 hari ni ke lusa keputusan kes Rosmah kalau tak silap. Saya tak tahulah di penjara Kajang ni ada bilik kelamin ke tidak. Tapi cuba bayang, kalau satu masuk penjara Kajang, oh susah bahagian bagi nak handle ni. Tapi itu yang dia takut. Zahid Hamidi pun duk bagi juga sebenarnya Country Heights. Jadi tak jauh sangat lah kalau dia nak pergi penjara Kajang tu. Tapi Zahid Hamidi ni, cuba kita bayang betul-betul, kalau UMNO menang, dia nak letak ke Ismail Sabri. Sekarang ni dia duduk asak Ismail Sabri. Agak-agak dia nak bagi macam tu je Ismail Sabri jadi Perdana Menteri lagi. Ya ni, kita kena bagi tahu rakyat Malaysia, kena fikir betul-betul. Terus sokong UMNO Barisan Nasional, Zahid Hamidi lah Perdana Menteri kamu nanti. Bukan Perdana Menteri kamu, Perdana Menteri kita. Malangnya nasib kita. Itu kita kena cerita. Di waktu yang sama, kita kena pastikan juga bahawa selain daripada kita menceritakan mengenai kerosakan yang boleh dibawa oleh Zahid Hamidi dan kluster mahkamahnya, kita kena cerita juga kenapa kita lebih baik daripada orang lain Perikatan Nasional ini. Satu, saya dah sebut tadi, dalam Barisan Nasional ada abang long besar, UMNO. Dalam Perikatan Nasional, semua parti dianggap sama. Tidak ada abang long punya perangai dalam Perikatan Nasional. Kita bincang dengan sihat. Sebab tu kita boleh duduk dengan selesa dengan rakan-rakan komponen Perikatan Nasional. Agenda kita pula digariskan dengan jelas dalam konvensyen baru-baru ini. Yang pertama, agenda kita ialah prihatin kepada rakyat. Yang kedua, agenda kita ialah integriti. Digabungkan kedua-dua ini, ada perbezaan yang amat besar. Kita menjaga integriti kita supaya kita dapat terus berkhidmat kepada rakyat. Kita boleh bangga kerana di kalangan pemimpin kita setakat ini tidak ada yang menghadapi masalah dari segi integriti. Dan kalau ada yang menghadapi masalah, kita secara terbuka mengatakan bahawa pihak berkuasa sila siasat.
dan kita serahkan kepada pihak yang berkuasa. Agenda kita kena jelas. Saya minta sangat tuan-tuan dan puan, kita jangan mengharapkan kemenangan atas kelemahan orang lain. Kita jangan mengharapkan kemenangan dengan cara menceritakan keburukan orang lain semata-mata. Tapi kita kena bina kemenangan ini dengan cara membina kekuatan kita dan menceritakan kepada rakyat kenapa kita kuat dan apa yang kita tawarkan kepada rakyat kalau kita menang. Agenda-agenda ni memang jelas pernah kita lakukan sepanjang kepimpinan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, dan kita boleh bawa balik kalau sekiranya kita dapat angkat Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri sekali lagi. Saya harap kawan-kawan di sini akan dapat usahakan kejayaan secara bersama. Kita dapat selesaikan masalah-masalah dalaman, cabaran-cabaran dalaman. Kita pastikan bahawa cawangan-cawangan kita boleh bergerak sebagai nukleus-nukleus untuk pilihan raya. Kita pastikan bahagian kita boleh bergerak sebagai jentera pilihan raya yang disegani oleh kawan dan lawan. Dan kita pastikan bahawa kita boleh menyumbang kepada kerusi baik di peringkat Dewan Undangan Negeri Selangor maupun untuk peringkat Parlimen untuk memastikan kita balik ke Putrajaya nanti. Boleh kita usahakan? Boleh! Tanggungjawab ni tuan-tuan, satu tanggungjawab yang amat berat.